Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dalam satu hantaran semalam, memprovokasi di dalam channel saya, soalan kepada saya, kata beliau, ada saya dengar PKR dan juga Barisan Nasional akan bergabung. UMNO dan PKR bergabung. Atau kata dia lagi, Anwar akan menyertai semula UMNO. Adakah itu benar atau itu hanya satu provokasi, satu naratif yang coba menghancurkan kerajaan perpaduan Madani juga PKR? Ini jawabannya. Tolong sebarkan kepada semua para penyokong Pakatan Harapan, khususnya PKR. Ini tidak benar. Penyataan bahwa PKR dan UMNO bergabung, Anwar Ibrahim akan menjadi presiden parti UMNO, itu adalah satu perkara yang bohong. Ianya tidak betul bahwa PKR dan UMNO telah bergabung. Dalam arti kata lain, satu parti politik atau satu gabungan tetap seperti Pakatan Harapan atau Barisan Nasional BN. Namun sejak pilihan raya umum ke-15 pada November 2022, kedua-dua parti ini telah pun turut melibatkan BN, PH, GPS, dan beberapa parti lain. Dalam konteks itu, mereka berada dalam satu pentadbiran persekutuan. Apakah sebenarnya status PKR dan UMNO sekarang? PKR adalah ahli utama dalam Pakatan Harapan PH yang sejak 24 November 2022 memimpin kerajaan persekutuan dengan kerjasama dari BN, termasuk UMNO, GPS, GRS, Warisan, dan lain-lain. UMNO pula kekal dalam Barisan Nasional BN dan merupakan rakan sekutu utama tradisinya seperti MCA dan MIC. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya perkenalkan dulu kepada Anda, ini terapi imun transfer factor folate. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit dan tak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita tidak mampu melawan penyakit daripada dalam. Imun badan kita itu seperti tentera yang mempertahankan tubuh kita daripada dalam dan bertindak seperti dokter yang menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita kuat, kita akan sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang bertindak mengatasi, menghancurkan dan membuang semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Ini adalah produk yang diluluskan KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, juga penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan dan lulus dan juga halal. Kalau mungkin selama ini kau sudah berdoa bertahun-tahun untuk mencari jalan penyelesaian masalah kesehatan Anda, mungkin ini jalan penyelesaian yang Tuhan tunjuk pada Anda semua. Saudara-saudara sekalian, kerjasama dalam kerajaan perpaduan, Pakatan Harapan dan BN sebenarnya berada dalam kerajaan perpaduan demi menjaga kestabilan negara ketika tiada gabungan tunggal memperoleh majoriti mutlak selepas PRU 15. UMNO secara tegas menyatakan bahawa kerjasama itu bukan bermaksud mereka akan bergabung dengan Pakatan Harapan, tetapi ia adalah hubungan strategik dan keperluan politik. Penegasan PKR pula, Presiden PKR Anwar Ibrahim menyebut bahawa PKR akan terus memperkukuh hubungan kerjasama dengan UMNO dan BN di semenanjung Malaysia, khususnya dari segi politik dan pilihan raya masa depan. Ini tidak bermakna PKR meninggalkan Pakatan Harapan. Sebaliknya, ia lebih kepada memperkuat persefahaman strategik antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam beberapa senario politik tertentu. Secara kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, soalan adakah PKR dan UMNO akan bergabung atau telah bergabung? Jawabannya tidak. Mereka kekal parti berlainan dan berada di bawah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing. Soalan yang kedua, adakah mereka bekerja sama dalam kerajaan? Jawapan yang tepat ialah betul. Mereka bersama dalam kerajaan perpaduan sejak November tahun 2022. Namun demikian, Perikatan Nasional agak jealous atau cemburu dengan kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang cukup berjaya ini.
Perikatan Nasional pernah menjangkakan bahwa kerajaan gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini akan runtuh seawal seminggu sebulan. Tetapi nampaknya ramalan mereka itu tidak langsung berjaya. Mereka kecewa dan terus cemburu. Mereka dengki dengan apa yang berlaku dalam kerajaan sekarang. Itu sebabnya mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan Anwar dan kerajaan perpaduan. Adakah mereka bakal bergabung sebagai satu gabungan baharu? Persoalan ini juga sangat kritikal. Jawabannya, tiada bukti rasmi. UMNO sudah menegaskan tiada gabungan baru selain Barisan Nasional. Pakatan Harapan pula menyokong kerjasama PKR pula menyokong kerjasama Pakatan Harapan BN, tetapi bukan menggabungkan parti. Nota tambahan, terdapat pemimpin seperti Hamzah Zainuddin yang bersatu menyatakan keterbukaan untuk PN bergabung dengan UMNO jika berlaku konsensus politik, tetapi ia bukan melibatkan PKR secara langsung. Contoh lain Muktahir ini ialah peletakan jawatan Menteri Tengku Zafrul dari UMNO untuk menyertai PKR pada Mei 2025 yang mencetus polemik dalam hubungan dalam kerajaan perpaduan negara. Jadi ringkasnya, PKR dan UMNO tidak pernah bergabung sebagai satu entiti politik, tetapi mereka bersekutu dalam kerajaan perpaduan demi kestabilan negara sejak PRU 15. UMNO secara jelas menegaskan bahwa hubungan itu bukan gabungan dengan Pakatan Harapan. Manakala PKR menyokong kerjasama selari bersama BN, tetapi tetap berpegang pada struktur gabungan parti mereka sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu hantaran di Facebook menarik perhatian saya. Malaysia punya hal, puas hati bila baca posting ulasan brother ini, kata beliau. Lama sudah aku nak tulis, aku nak bincang, aku nak ulas tentang hal politik ini. Lama dah. Tapi hari ini aku rasa menjadi kewajiban untuk aku tulis tentang persoalan kenapa PAS bukan pilihan yang wajar untuk diangkat sebagai kerajaan. Sebab utamanya adalah PAS dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, kata Nur Hadi Muhammad. Fadli Saarini, ahli parlimen PAS, pernah jadi ketua pemuda PAS pusat dan sekarang adalah ketua penerangan PAS pusat. Kau bayangkan ketika ada dua negara jiran sedang berperang, kemudian Perdana Menteri Malaysia yang secara kebetulan pula kini merupakan pengerusi ASEAN secara penggiliran, bertindak sewajarnya untuk menjadi mediator atau perantara atau orang tengah atau apa sahajalah yang mahu mendamaikan dua negara yang sedang berperang. Sebagai rakyat yang waras, walau apapun kecenderungan politik kita, bukankah ini adalah langkah yang wajib kita sokong? Tetapi tindakan pemimpin yang ada di Perikatan Nasional terlalu nak berdendam, terlalu nak menunggang. Apa saja dia tunggang tanpa fikir jangka panjang, dia tunggang. Termasuklah keterlanjuran Fadli Syari membuat karikatur membayangkan seperti Anwar dan pemimpin negara yang lain dibayangkan seperti sekumpulan binatang yang sedang diamankan. Perbuatan ini memang betul-betul kurang ajar dan biadab. Tidak memikirkan apa yang berlaku. Apa pula pendapat Anda? Kalau Anda setuju, tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar letak jawatan Fadli Syari. Sebelum itu saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh-sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang jadi bodoh. Apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita bertindak lemah, kita tidak sembuh daripada penyakit. Tetapi dengan adanya terapi imun Transfer Factor for Life ini, dia mendidik imun badan kita menjadi kuat, melatih imun badan kita menjadi bijaksana semula. Kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang sendiri menyerang penyakit itu, menyembuhkan kita daripada akar-akar penyakit itu.
Dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan lulus KKM. Saudara-saudara sekalian, kau bayangkanlah, ada dua buah negara yang bukan bergurau, memang tengah berperang, sudah bom di sana-sini. Tetapi ada pula pemimpin kita yang menganggap perkara itu seperti satu gurauan sindiran biasa. Sebagai rakyat yang waras, kita sepatutnya menyokong tindakan Anwar Ibrahim mengamankan dua buah negara itu. Kalau itu tidak berlaku, kita juga akan menerima natijahnya. Kita juga akan menerima kesannya apabila jiran kita berperang. Kita juga akan menerima bencana juga, malapetaka. Jadi, menurut penulis Nur Hadi Muhammad ini, dalam Islam pun punyalah banyak dalil yang menyeru kepada perdamaian dan fadhilat mendamaikan dua pihak yang sedang bersengketa. Malangnya penganut PAS ini bukannya bersungguh nak jadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup, kata beliau, tapi yang sebanyaknya depa putar belit dalil untuk kepentingan politik saja. Kau ingat perang ini macam main mercun depan rumah kau kah? Perang ini melibatkan nyawa. Ada yang terkorban. Mati itu bukan benda yang boleh dianggap ringan. Kemudian, Fadli Saari ini yang bertindak lebih cepat daripada berpikir, pula meletakkan karikatur yang menggambarkan Perdana Menteri dan dua pemimpin negara jiran itu seperti haiwan. Apa benda ni? Kenapa terlalu bodoh? Fadli ni yang benar-benar macam tidak tahu lagi membezakan politik dan binatang. Sepatutnya yang digambarkan sebagai binatang itu adalah para penjahat, para penjenayah, perasua, yang makan rasuah, bagi rasuah, curi duit kerajaan dan juga salah guna kuasa. Itu yang paling tepat digambarkan sebagai binatang. Katakanlah pilihan raya akan datang di takdir PAS jadi kerajaan, dan tentulah Fadli Saari ini akan dilantik sebagai salah satu menteri atau paling tidak pun timbalan menteri. Masa tu kau rasa Malaysia akan dihormati oleh negara Thailand dan Kamboja kah? Kau rasa orang takkan korek kah pemimpin Malaysia yang pernah menghaiwankan pemimpin negara lain? Sebab itu orang ramai berulang kali sebut, walaupun orang boleh tak suka dengan kerajaan sedia ada, tapi Perikatan Nasional PN bukan sama sekali pilihan terbaik untuk dipilih sebagai alternatif. Aku ulang lagi sekali, sebab PAS dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bijaksana. Sekian kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini gempar apabila Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puat Zarkasi dan Timbalan Presiden MIC M. Saravanan terlibat dalam pertikaian sengit di Facebook. Berikutan ancaman Saravanan untuk membawa keluar parti itu dari Barisan Nasional, yaitu parti MIC. Ketegangan tercetus apabila Puat mengejek anggota parlimen Tapah berhubung kenyataan Saravanan bahawa MIC telah ditipu untuk menyokong kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Menurut bekas Menteri Sumber Manusia itu, MIC diberitahu pengerusi BN Ahmad Zaid Hamidi bahawa mereka akan mendapat kerusi kabinet jika menyokong Anwar. Saudara-saudara sekalian, percetusan ataupun pertikaian ini memang bukan calang-calang. Ini pertikaian yang besar, menentukan hala tuju MIC dan menentukan masa depan Barisan Nasional juga. Amaran keluar Barisan Nasional, pemimpin UMNO, MIC berperang di media sosial. Sebelum kita teruskan ulasan dan juga komen daripada netizen hari ini, apa pandangan Anda tentang kedudukan MIC sekarang ini? Kalau MIC keluar daripada Barisan Nasional, dia akan masuk ke mana? Sedangkan dia bersama dengan Barisan Nasional pun dia tak mampu menang kerusi banyak. Kalau tak silap saya, mereka hanya ada satu kerusi menang dalam pilihan raya. Kalau mereka bergerak solo, mampukah MIC hidup atau mereka akan mati terus terkubur?
Itu yang pertama. Kalau MIC keluar daripada BN dan menyertai Perikatan Nasional pula, di sana, di Perikatan Nasional pun banyak serpihan-serpihan. Serpihan-serpihan parti-parti yang kecewa. Adakah MIC boleh menang di sana? Sedangkan bersama dengan Barisan Nasional pun kalah, apakan pula bersama dengan Perikatan Nasional yang tidak disokong oleh pengundi-pengundi bukan Melayu. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya perkenalkan dulu kepada Anda, ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Imun badan yang bodoh dan menjadi jahat juga menyerang kita sendiri sehingga kita juga sakit. Tapi dengan adanya terapi imun Transofector for Life yang meningkatkan daya imun badan sehingga 400% ini, ia mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Lalu imun badan kita itu menyerang semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, lalu kita sembuh. Dapatkan produk hebat ini, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran di abad ini, melalui nomor telepon saya yang tertera. Dapatkannya sekarang karena produk ini lulus KKM, juga halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Saudara, mungkin Anda sudah lama berdoa untuk kesembuhan Anda. Mungkin inilah jalan yang Tuhan tunjuk untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, apa pandangan Anda kalau MIC keluar daripada BN? Adakah BN akan terjerumus daripada masalah? Dan kalau betul itu berlaku, apa komen Anda? Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Kalau betul MIC keluar daripada BN, ada yang gembira. Mereka kata keluarlah cepat-cepat beramai-ramai kerana MIC sudah tidak relevan lagi. Ada juga yang mengatakan MIC tidak relevan lagi. Kalau nak kekal, mereka perlu akur dengan kelemahan MIC yang kurang membantu tapi lebih banyak menimbulkan polemik. Duduk diam-diam buat kerja. Mudah-mudahan ada jalan dapat 2 kerusi, kata Al-Jibi. Muhammad Hafiz kata, tinggalkan saja BN. Mai join kami di PN. Baru semalam kami sucikan Ramasami, kata Muhammad Hafiz. Kalau MIC menyertai PN, saya jangkakan MIC akan lebih berkubur selama-lamanya. MIC ini duduk dahlah siput, kata beliau. Sekarang pula ada hajat dengan nafsu yang besar, fikir-fikirkanlah. Ada lagi kata, pergilah masuk PN, boleh geng dengan Ramasami, dengan Warta. Ingat tak, kat sana senang nak dapat menteri kot, kata beliau. Ada seorang lagi netizen memberikan komen, kata beliau, boleh keluar sekejap. MIC, MCA, hidup segan, mati tak mahu, ada serupa tak ada, tidak menambah, kata beliau. Saya agak setuju dengan kenyataan awang ini. MIC dan MCA memang seperti parti yang hidup segan mati tak mahu. Yang mana ada atau tiada serupa saja. Mereka tiada bersama dengan dalam Barisan Nasional pun, Barisan Nasional tetap sama. Mereka keluar daripada Barisan Nasional pun tiada yang berbeza. Mereka ada dalam Barisan Nasional pun tidak menambah. Ada kebenaran apa yang dikatakan oleh awang. Ada yang kata eloklah keluar bagi dia borang PN. Ada lagi kata keluarlah lagi bagus. Ada juga yang menyatakan ada yang sedar, ada yang buat-buat tak sedar, mustahil ada yang belum sedar, kata beliau. Asra kata biarlah MIC keluar, bukan ada kerusi pun, tak merubah apa-apa pun kecuali keluar jah MIC, tak payah nak ugut-ugut, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa pula pendapat Anda tentang isu itu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.